masuk dalam. Auzubillah. Tes tadi. Auzubillah. Tes. Auzubillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين والصلاة والسلام على النبي الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Ayuhal muslimun wal muslimat a'azzani Allah wa iyyakum. Hadirin muslimin muslimat yang berbahagia, yang dirahmati lagi dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah summa alhamdulillah, sekali lagi kita bertemu di Dewan Salat Masjid Setia Alam yang penuh dengan keberkatan ini. Dan setiap kali tuan-tuan dan puan-puan bertemu dengan saya dalam pengajian ini, ketahuilah bahawa kita sudah pun berada di akhir hari-hari terakhir setiap bulan. Pertemuan pada setiap Ahad minggu yang terakhir atau minggu yang keempat. Dan ini adalah pertemuan kita menamatkan bagi sesi 2023. Muslimin muslimat sekalian, tajuk yang telah kita bahaskan beberapa bulan yang lalu berkaitan dengan perbahasan peristiwa-peristiwa besar yang termasuk dari bahagian tanda besar hari kiamat. Telah kita bicarakan dua peristiwa penting daripada siri peristiwa besar, yang mana dua peristiwa ini merupakan dua peristiwa yang paling awal akan berlaku bila mana umat ini memasuki fasa akhir ataupun peristiwa atau tanda besar hari kiamat. Yang pertama adalah kemakmuran Baitul Maqdis, Umranu Baitul Maqdis. Telah selesai kita bahaskan. Dan apa yang relate dengan maksud peristiwa kemakmuran Baitul Maqdis adalah kemenangan kaum muslimin dalam konflik pertembungan yang berlaku di negeri Syam, di wilayah Syam, sekaligus berlakunya kemakmuran Baitul Maqdis di tangan kaum muslimin, yakni segala pihak yang melakukan kerosakan, kehancuran, kezaliman di bumi Syam berjaya dikalahkan oleh kaum muslimin pada waktu itu. Lalu berdirilah sebuah kerajaan Islam berpusat di Baitul Maqdis, dan dalam maksud hadis yang lain, kerajaan itu akan dipimpin oleh seorang putera dari keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tazhabud dunya hatta yamlikal Arab rajulun min ahli baiti. Tidak akan berlalunya dunia ini atau tidak akan berakhirnya dunia ini sehinggalah bangsa Arab dikuasai oleh seorang lelaki dari ahli keluargaku, kata Nabi. Kerajaan beliau di bumi Syam, pusatnya di Baitul Maqdis. Maka pada waktu itu kita akan melihat fasa kejatuhan Yahudi setelah, boleh saya sifatkan, lebih 70 tahun kita sedang menyaksikan kekuasaan Yahudi itu semakin menuju dan berada di puncaknya. Jadi hadirin mati Allah sekalian, apa yang sedang kita lihat pada hari ini, dia membawa kepada tajuk perbincangan kita yang pertama. Saya nak tuan-tuan dan puan-puan faham begini saja tuan-tuan. Dia punya sifir formula dia macam ni. Kita ni memang umat akhir zaman dah, tak ada siapa boleh nafi.
Walau adalah mungkin setengah orang kata kita ni masih terlalu awal. Dan tuan-tuan, antara indikator yang paling besar menentukan sesuatu umat ini adalah umat akhir zaman apabila berlakunya pertembungan Islam dan Yahudi. Ini merupakan satu indikator paling besar yang menunjukkan umat yang hidup di era itu adalah umat, bukan sekali lagi akhir zaman, umat dalam kalangan generasi yang terakhir. Kenapa tuan-tuan? Kerana Nabi SAW telah meninggalkan sejumlah hadis yang membicarakan berkenaan dengan akan berlakunya pertembungan as-sira'u bainal muslimin wal yahud, pertembungan antara muslimin dan Yahudi. Sejumlah hadis datang, and most of hadis-hadis tersebut, kebanyakan majoritinya adalah dalam isu peperangan. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, adakah kita tahu bahawa realiti itu yang sedang kita lihat hari ini hanya bermula seawal 1930-an, apabila kaum pendatang Yahudi yang dibawa oleh Britain masuk ke tanah Palestin mula menubuhkan brigad-brigad bersenjata dan menyerang warga Arab Palestin ketika berlakunya revolusi Arab Palestin, khususnya pada tahun 1935 hingga 1944. Itulah detik awal pertembungan Islam dan Yahudi yang dijanjikan oleh Rasulullah akan berlaku dalam hadis. Dan kita pada hari ini telah menyaksikannya hampir 100 tahun. Dan kalau ikut kepada orang Yahudi mula membina kekuasaan sebuah negara, dia sudah berlaku selama 76 tahun. Sebelum 1930-an tak ada ke cerita pertembungan Islam dan Yahudi? Jawapannya memang tidak ada. Kerana pertembungan atau the last war antara Muslim dengan Jews ni, antara Muslim dan Yahudi ni tuan-tuan, perang terakhir, pertembungan terakhir tahun 7 Hijrah. Nabi ada lagi pada waktu itu. Perang itu dipanggil sebagai Perang Khaybar, berlaku di suatu daerah bernama Khaybar, 190 km di utara Madinah. Tuan-tuan pernah dengar tentang Perang Khaybar ni? Daerah yang menempatkan 8 permukiman Yahudi. Setiap permukiman itu terdapat satu kubu yang begitu ampuh mereka bina. Ke-8 kubu ditakluk oleh Rasulullah. Yahudi kehilangan kuasa di tanah Khaybar. Itulah pertemuan akhir Islam dan Yahudi. Umat yang hidup selepas itu tidak melihat apa-apa pertemuan Islam dan Yahudi kerana Yahudi tak ada kerajaan. Yahudi tidak ada kuasa kerajaan. Sebutlah baik Bani Umayyah, Abbasiyah. Apa Abbasiyah apa? Fatimiyah tak masuk lah, Fatimiyah Syiah. Apa dah lupa dah tuan-tuan, banyak dah ingat dah. Ya, Abbasiyah jatuh, ganti dengan Ayyubiyah, ganti dengan Mamalik, ganti dengan Utsmaniyah. Mereka tidak pernah bertembung dengan mana-mana kaum atau kerajaan Yahudi. Tak ada. Bahkan kita pun maklum tuan-tuan, 1930-an itu komuniti Yahudi terbesar di Eropah menjadi mangsa lanyak kepada Nazi Adolf Hitler dalam peristiwa Holocaust. 1933 9 juta mereka ada, jumlah mereka. 1945 tinggal 3 juta. 6 juta mati di camp Auschwitz, Jerman. Tak ada, nothing orang Yahudi waktu tu. Tapi selepas British memberi mereka suatu nafas kekuasaan hingga menubuhkan kerajaan dan menerajui, boleh saya kata berada di puncak dunia lah tuan-tuan pada hari ini. Inilah kita generasi yang melihat apa yang Nabi bicarakan dalam sejumlah hadis berkenaan dengan pertembungan Islam dan Yahudi nyata berlaku di hadapan mata kita. Tapi umat yang hidup sebelum 1930, atau dengan kata lain dalam senggang masa Perang Khaybar 7 Hijrah hingga 1930, dalam around 1300 years, umat ini tak melihat
adanya pertembungan Islam dan Yahudi. Now kita dah tengok. Jadi tuan-tuan, puan-puan sekalian, saya nak tuan-tuan dan puan-puan faham macam ni je. Apa yang sedang berlaku pada hari ini, soon or later dia akan membawa kepada kejatuhan orang Yahudi. Tu je. Kerana dia tidak akan berada di puncak kekuasaan selama-lamanya. Dia telah membina kekuasaan itu dari tahun 1948. 4 kali dia berperang dengan tentera Arab Muslim. 1948, 1956, 1967, 1973. Dan boleh saya sifatkan hampir kesemua peperangan ini menatijahkan perluasan sempadan Israel hingga ke hari ini. Dan 7 Oktober berlalu 70, hampir masuk ke hari yang ke-80. Saya ingat ada 80 hari lebih. Bakal melengkapkan 3 bulan pertempuran. Masih belum ada natijahnya. Kerana kita sendiri pun pada hari ini, hadirin sekalian, kita tidak mendapat maklumat yang orang kata paling asah lah, paling apa ni, yang kita boleh betul-betul trusted, because dia akan datang dalam 2 version maklumat daripada medan lapangan, ya. Maklumat yang kita akan lihat menyebelahi pasukan Palestin atau Hamas, dan maklumat yang seakan dilihat menyebelahi pasukan IDF ataupun Israel. Ini bergantung kepada pembawa berita ni apa kecenderungan mereka. Tapi in reality perang ini saya rasa jangkakan akan masuk ke bulan yang ketiga dan belum ada natijahnya lagi. So soon or later, sama ada perang ini atau yang kemudian, walaupun saya ada keyakinan yang kali ini dia akan membawa kepada kejatuhan Yahudi. Kejatuhan ini seiring akan berlakunya peristiwa besar pertama yang kita bahas, iaitu kemakmuran Baitul Maqdis di tangan kaum muslimin, yang saya sifatkan tadi dengan berlakunya pembentukan wilayah atau kerajaan baharu umat Islam. Baitul Maqdis dikuasai penuh dan dijadikan sebagai pusat pentadbiran dan pemerintahan, ya, kata-kata pada bandar pusat kekhalifahan umat, dia akan terbentuk begitu. Itulah peristiwa pertama yang kita nantikan. Jawapan dia soon or later. Apa yang sedang kita lihat hari ini itu pasti akan membawa ke arah yang demikian. Hanya masanya sahaja menjadi rahsia Allah Ta'ala, hadirin sekalian. Walaupun mereka Yahudi desperate, ya, memang mereka sangat-sangat desperate, because mereka nak settlekan, ya, sifar Palestin ini, ataupun kita kata sifar tanah Palestin ni by April 2024, tuan-tuan. Okey? Dan sudah pastilah itu juga membawa kepada maksud mereka ingin menguasai seluruh tanah kawasan Baitul Maqdis, kota suci Baitul Maqdis, juga by April 2024. Kerana mereka ada suatu kepercayaan menguasai seluruh kawasan tanah suci Baitul Maqdis dalam tempoh, mesti dilakukan dalam tempoh 76 tahun sejak mereka membina kekuasaan. Jadi kalau tuan-tuan tengok, Israel ni dia bina negara Mei 1948. That's why dia meletakkan target April 2024. Dia kena capai mission zero Palestinian tu, tanah Palestin, dan kekuasaan penuh di atas kota Baitul Maqdis. Jadi masanya itu sudah tidak lama sebenarnya kalau kita faham akan cerita ini, tuan-tuan. Okey? Sebab apa? Dia begini. Dia ada satu perkara yang kita semua sebagai umat ini kena faham, tuan-tuan. Sebenarnya Nabi berbicara tentang ini. Nak faham, tuan-tuan ingat tak apa yang kita bahaskan berkenaan dengan peristiwa besar ni selepas kemakmuran Baitul Maqdis? Bumi Syam ini makmur menjadi wilayah kaum muslimin. Tetapi selepas itu Madinah akan hancur disebabkan oleh gempa. Akan ditinggalkan kota itu sunyi oleh penduduknya. La tatrukunal Madinah ala khairi ma kanat. Kelak kamu akan meninggalkan kota Madinah atas sebaik-baik keadaan yang ada di kota itu, kata Nabi SAW. Apa sebab kota Madinah hancur pada waktu itu? Kerana individu yang berkuasa ke atas kota Madinah telah memasukkan segala elemen dan anasir buruk untuk merosakkan penduduk dan isi kota Madinah.
Jadi Allah nak pelihara kota tersebut, maka berlakulah kehancuran kota tersebut hingga ditinggal kosong oleh penduduknya. Ini datang dalam sejumlah hadis yang jelas berkenaan dengan peristiwa ini. Jadi kalau kita boleh faham, makna Allah selamatkan kota ni daripada rosak dengan anasir-anasir kefasikan dan sebagainya, walaupun dengan kehancuran fizikal. Kerana kehancuran fizikal itu tidak akan menghilangkan nilai keagungan dan kesucian kota Madinah. Daripada dia megah, tetapi masuknya segala anasir-anasir keburukan dan kefasikan. Tapi dua benda ni dia ada relate, tuan-tuan. Nabi menyifatkan siapa yang paling berkeinginan dan akhirnya mempunyai kuasa untuk merosakkan kota Madinah. Dalam riwayat Al-Bukhari, Nabi pernah sebut, man arada ahlal madinati su'an adabahu Allah kama yazubul milhu fil ma. Orang yang nak merosakkan kota Madinah, penduduk Madinah dengan keburukan, Allah akan binasakan dia seperti mana garam yang larut dalam air. Tuan-tuan puan-puan sekalian, kalau tuan-tuan dan puan-puan biasa dengan hadis-hadis fitnah akhir zaman, tuan-tuan akan nampak sifat kebinasaan seperti garam yang larut dalam air itu Nabi sebut sifat kebinasaan Al-Masihud Dajjal ketika dia berhadapan dengan Nabi Allah Isa alaihi salam. Jadi Nabi nak sifatkan dalam hadis Al-Bukhari itu, man di situ, who di situ, who lah bahasa Inggeris panggil kan, who are di situ, siapa man, individu yang nak merosakkan kota Madinah itu, Nabi nak bagi tahu dia adalah Al-Masihud Dajjal. Hadirin sekalian, pelik ke? Tak pelik. Sebab apa? Sebab Nabi dah beritahu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal. Hadis ini dinilai sahih oleh beberapa senarai ulama hadis yang terkenal, ya. Di zaman ini disahihkan oleh antaranya, tuan-tuan hadirin sekalian, ia dinilai sahih oleh Al-Hakim dan Az-Zahabi, ya, rahimahullah, dua ulama hadis yang besar. Nabi SAW menceritakan tentang bagaimana kedatangan Dajjal ke kota Madinah. So kita kena faham beginilah, tuan-tuan. Sama juga, soon or later, sedang terjadi atau akan terjadi, Dajjal akan berkuasa dan datang ke kota Madinah. Nabi pernah tanya ketika Nabi berkhutbah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataban nas faqala yaumal khalas wa ma yaumul khalas. Nabi ketika berkhutbah di hadapan sahabat, Nabi tanya kepada para sahabat, apakah itu hari penghabisan? Nabi ulang beberapa kali, hari penghabisan. Apa itu hari penghabisan? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya ditanya, wa ma yaumul khalas? Ya Rasulullah, apa hari penghabisan yang kau ulang-ulang tanya kepada kami ini? Qala, kata Nabi, yaji'ud dajjal fayas'adu uhudan. Hari di mana datangnya Dajjal ke kota Madinah, lalu dia memanjat bukit Uhud. Dia mungkin dah pernah datang, atau dia pertama kali datang, itu berkemungkinan. Tetapi Nabi nak kata kedatangannya pada hari itu dia panjat bukit Uhud. Okey, jadi tak panjat seorang, dia panjat bukit Uhud. Fayanzuru ilal Madinah, dia melihat ke arah pusat kota Madinah atau senternya di kawasan masjid pada hari ini. Fayaqulu li ashabih, lalu dia bercakap kepada escort dia. Dia tak panjat seorang, dia ni orang yang ada escort, follower dia, pengikut-pengikut dia. Tuan-tuan jangan faham macam ciri ajaran sesat. No, seorang general ajaran sesat dia, ketua ajaran sesat, dia takkan ada kuasa seperti itu. Dia dalam kelompok dia je, tuan-tuan. Tapi ini dia mampu buat seakan dia ni satu figura yang paling berkuasa di sesebuah wilayah. Dia datang dengan escort pengikut dia,
Dia tanya, atarawna hadzal qasr al-abyad, kamu nampak tak kepada istana putih itu? Hadza Masjid Ahmad, itu Masjid Ahmad. Dia kata Masjid Nabi lah, Masjid Nabawi yang kita ziarahi pada hari ini. Thumma ya'til Madinah, lalu dia turun. So dia bergerak, berkenderaan lah tuan-tuan. Tuan-tuan kena faham benda ni mengikut logik semasa. Ada pihak yang dia bila nak cerita pasal Dajjal, semua dia nak faham dengan pemahaman cara lampau. Main naik unta, main jalan kaki, tak adanya tuan-tuan, kan? Silap dia naik Land Cruiser, ikut Arab punya kereta yang paling dia gemar lah tuan-tuan. Ya, dia akan berkenderaan macam biasa, dia pergi bergerak ke kota Madinah, tetapi dia tak boleh masuk. Fayajidu fi kulli naqbin min niqabiha malakan muslitan, kerana dia mendapati pada setiap gerbang itu terdapatnya malaikat yang bersenjata. Dia dapat tengok gerbang ni, ada kata pintu masuk daripada 8 jalan menuju ke kota Madinah. Ada kata gerbang ni gerbang masjid. Nabi bercakap ni masa zaman Masjid Nabawi, bukan macam sekarang. Tetapi ternyata pada hari ini nak masuk kawasan Masjid Nabawi ada pintu-pintu gate dia tu. Jadi dia boleh masuk, dia tak boleh masuk. Fayati sabhatal jaraf, maka dia mengalihkan dia punya destinasi itu ke satu tempat bernama Sabkhah al-Jaraf. Tuan-tuan tahu tak Sabkhah al-Jaraf ni kat mana? Sabkhatul Jaraf ni dia jalan pergi ke kilang Quran, kalau tuan-tuan tahulah. Tuan-tuan pernah pergi, kalau siapa pernah pergi Madinah mesti naik bas, pernah pergi lalu jalan ke situ. Sabkhatul Jaraf ni terletaknya satu bukit dipanggil sebagai Jabal Taibah, Bukit Taibah. Apa ada ke atas Bukit Taibah tu? Kingdom Palace. Tu bukit yang atas dia ada sebuah istana yang tersergam indah tu, Kingdom Palace tu. Itulah dia Jabal Taibah. Lokasinya adalah di kawasan Sabkhatul Jaraf di kota Madinah yang Nabi sebut. Dajjal akan pergi ke situ, kata Nabi SAW, setelah dia gagal untuk masuk ke kawasan masjid. So bila dia pergi ke sana, ya, fayatribu ruwaqah, maka dia pun sampai ke sana, dia dalam bahasa kita nak fahamnya, dia akan seperti menetap sementara di sana. Thumma tarjuful Madinah salasa rajafat, dalam tempoh itu Madinah bergegar dengan 3 kali gegaran, ya. Fala yabqa munafiq fasik munafiqah wala fasiqah, tak tinggal seorang munafik fasik. Ada satu riwayat lain Nabi kata kafir pun ada. Maksudnya pada waktu itu Madinah sudah dipenuhi dengan watak-watak seperti ini. Orang kafir, orang munafik, orang fasik duduk belaka di Madinah waktu tu, sudah dipenuhi. Benda ni tuan-tuan akan tengok terjadi dalam tempoh yang tak lama, because Madinah dia dah buka 100% sebagai bandar tourism, bandar pelancongan. Tuan-tuan akan nampak ini belum siap new projek Ruwa Al-Madinah, seluas-luas projek di bahagian belakang masjid tu, macam-macam dengan mallnya dan sebagainya. Kalau kita boleh nampak mall di Clock Tower tu, besar daripada tu lagi dia akan buat kalau siap, complete by 2030. Bayangkan tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan hari ni kalau tuan-tuan pergi Madinah nampak orang kafir ke apa, bukan satu benda yang pelik. Kalau tuan-tuan naik bas hop on tu kan, yang tak ada bumbung tu kan, naik daripada Masjid Nabawi nanti pusing, kalau sampai Masjid Qiblatain, dekat area Qiblatain tu akan ramai orang kafir akan naik lah, pelancong-pelancong kan. Dia memang ramai, terutama daripada UK, US. Kalau muka Mak Saleh, kalau muka-muka belah timur, tuan-tuan akan nampak orang-orang South Korea dan juga Japan. Because Saudi ada bilateral agreement dengan 4 buah negara itu. Kemasukan mereka ke Saudi adalah on arrival sahaja. Maksudnya dia orang boleh terus masuk macam tu. Kita pun kena apply visa kan, macam tu. Jadi ini realiti sekarang yang akan membawa kepada apa yang Nabi dah bicara ini, ya. Baik, semuanya akan keluar daripada kota Madinah. Ketika bergegarnya kota Madinah itu, fadzalika yaumul khalas, kata Nabi, itulah hari penghabisan. Maknanya Nabi nak bagi tahu hari penghabisan kota Madinah. Madinah waktu itu tinggal beberapa hari sebelum berlakunya kehancuran yang menyebabkan seluruh penduduknya akan meninggalkan kota Madinah untuk suatu tempoh. Hadisnya itu kita baca pada bulan September yang lalu tentang sifat kehancuran kota Madinah itu. Jadi punca dia siapa? Dajjal.
individu yang akhirnya punya kemampuan kuasa untuk merosakkan kota Madinah, Allah selamatkan kota itu. Peristiwa kehancuran kota Madinah ni berlaku selepas kemakmuran Baitul Maqdis. Sebab itu seketika sebelum berlakunya kehancuran Madinah, ada beberapa riwayat, antaranya Nabi pernah berpesan kepada penduduk Madinah, fakhruj minha, keluar kamu dari Madinah. Ada satu riwayat Nabi sebut fartahil ila Syam, terbaik pindahlah kamu ke negeri Syam pada waktu itu, kerana negeri Syam sudah menjadi negeri yang makmur bagi sebuah pemerintahan kaum muslimin, hidupnya makmur. Orang Palestin yang diuji oleh Allah Ta'ala seperti hari ini, mereka akan mendapat kemakmuran. Fayaruddullahu ilan nasi ilfatahum wa ni'matahum. Waktu itu Allah akan mengembalikan semula nikmat kesatuan, kehidupan, kedamaian, kemakmuran kepada mereka. Sama ada berdiri sebuah negara bernama Palestin ataupun tidak, itu Allahu alam lah. Ataupun terbentuknya sebuah wilayah baharu, daulah Islamiah, sebuah negara ataupun khilafah Islam yang baharu, itu tak penting tuan-tuan. Yang pentingnya wujudnya sebuah wilayah pentadbiran bagi umat Islam yang sudah pasti paling dapat menjamin kesejahteraan kehidupan kaum muslimin. Baik tuan-tuan, ada relate ke cerita Dajjal di Madinah ni dengan cerita di bumi Syam ni? Dia begini tuan-tuan hadirin sekalian. Tuan-tuan tahu Zionis sebuah gerakan diterajui oleh majoritinya orang-orang Yahudi, tetapi dalam gerakan Zionis juga ada kelompok Kristian yang dipanggil sebagai, kebanyakannya daripada aliran evangelis ni di US banyaklah, macam Donald Trump itu orang-orang yang evangelis lah, di Kristian, tapi dia bersama dengan Zionis ni sebuah organisasi yang bermatlamat meletakkan Yahudi ke puncak kekuasaan. Itu Zionis. Clear? Apa yang sedang mereka buat pada hari ini, itu matlamat yang sedang mereka capai. Walaupun sebenarnya setelah 76 tahun mereka bina negara tuan-tuan, saya boleh sifatkan mereka memang berada di puncak kekuasaan. Bangsa yang hanya wujud seramai kaum, bukan bangsa sebenarnya, penganut agama Yahudi yang hanya wujud sekitar 16 juta orang di seluruh dunia tuan-tuan, mereka menguasai perjalanan politik negara yang dianggap paling berkuasa di dunia, Amerika. Tuan-tuan bayangkan, Amerika telah menggunakan sebanyak 47 kali kuasa vetonya untuk memveto sebarang usul yang tidak memberi keuntungan kepada Israel. Tuan-tuan bayangkan, termasuklah yang terbaru melalui artikel 99, usul yang dibawa oleh Sekretari Jeneral UN untuk usul gencatan senjata di Gaza, yang disokong oleh 13 anggota ahli majlis keselamatan, diveto oleh Amerika. Tuan-tuan bayang 13 kot sokong. Kalau 9 sokong, bawah 10 ni boleh kira lagi lah, mungkin ada kelopongan pada usul tersebut. 13. UK berkecuali, dia veto, habis. Tak besar mana Israel ni, tak ramai mana Yahudi, tetapi tidak ada satu pun politician di Amerika yang akan berani untuk menentang sebarang polisi yang menguntungkan kaum Yahudi, kerana karier politiknya takkan ke mana. Bayangkan. Tu belum bercakap soal lain tuan-tuan. Soal ekonomi tak payah cerita. Tuan-tuan boykot sini, dia ada kat sana. Tuan-tuan boykot sana, dia ada kat sini. Macam tu lah tuan-tuan. Habis company semua tengok ada syarikat-syarikat yang relate dengan Israel. Contohnya dua syarikat paling besar, Vanguard dan juga BlackRock. Tuan-tuan, kalau betul-betul nak tolak Vanguard dengan BlackRock ni, kita tak boleh isi minyak petrol. Sebab semua company minyak dia ada, share dia kan, termasuklah Geely. Geely tuan-tuan banyak pakai X70, X50 kan. Nah, nak kata macam mana? Boykot lah yang kita boleh boykot. Boleh boykot. Dia ada tempat lain. Dia duduk kat tempat lain. Kita nak cerita sampai ke tahap itu kekuasaan dia. Dia buat dalam masa tempoh berapa, 76 tahun dia membina kekuasaan. Soal ketenteraan, dia pembekal teknologi ketenteraan paling utama. Walaupun tuan-tuan tengok contoh, ini terlalu detail lah saya nak cerita kan.
Memang jet fighter ni tuan-tuan tengok negara barat buat, kan? F-35 ke, Eurofighter ke, apa tu yang France buat apa semua tu kan. Ya betul, tapi dia punya teknologi equipment dalam tu Israel. Sebab itu kalau kita tengok di Amerika ada Silicon Valley, di Israel ada Silicon Wadi. Wadi tu in Arabic is valley lah, sama juga tu. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok sekarang ni kenapa Russia tu macam anti Israel, because Israel pembekal teknologi militeri utama kepada musuh Russia iaitu NATO. Benda kecil tu ya dia tapi dia sampai ke puncak dunia. Ini semua terkandung dalam agenda Zionis, membawa orang Yahudi ke puncak dunia. Semua orang hidup kena bergantung kepada mereka. Ya, dia akan sampai kepada era kejatuhan dia, seperti saya cerita tadi, tuan-tuan. Tapi saya nak cerita satu benda, Zionis ni apa dia? Apa yang menjadi matlamat sampai ke tahap itu sebenarnya? Dia ada satu konsep kepercayaan yang dipanggil sebagai Messiah. Messiah ni kepercayaan agama dalam Yahudi. Zionis ni dia ada dua aliran penyokong dia dalam kalangan orang Yahudi. Pertama, orang Yahudi yang sekular. Macam kalau kita tengok, boleh saya katakan peneraju kerajaan atau kuasa politik Israel memang sejak dulu adalah sekular, kita tak nafi. Berideologi Zionis. Macam Netanyahu tu semua orang sekular. Okey. So apa yang dia kejar adalah more kepada pembinaan kuasa ekonomi dan sebagainya lah. Tapi tuan-tuan, dalam Zionis ni still ada kelompok Yahudi ataupun kelompok religious. Dalam kisah politik di Israel pada hari ini, dia ada sebanyak 21 kerusi parlimen dari kelompok en bloc religious Zionist party. Dia bentuk satu en bloc dalam politik Israel ni, dalam parlimen Israel, dan dia menyokong parti Likud, parti Benjamin Netanyahu yang tak dapat simple majority untuk menubuhkan kerajaan. Sekular Zionis ni dia ada yang ekstremis, ada yang orang kata moderate lah. Netanyahu ni dia ekstremis. Yang moderate, kalau tuan-tuan pernah dengar dulu Yitzhak Rabin, bekas Perdana Menteri Israel yang dibunuh oleh kelompok ekstremis Yahudi juga. Okey. Tapi ada satu lagi kelompok religious Zionis, kelompok beragama tapi berideologi Zionis. Jarang kita sebut, tapi diorang ni tuan-tuan, depa ni lebih zalim daripada kelompok sekular. Kerana ada sebahagian parti politik mereka itu yang ditubuhkan dengan matlamat sifar Palestinian. Bayangkan. Contohnya parti Ozma, parti ultra Yahudi yang presidennya kini menjawat jawatan Menteri Keselamatan Dalam Negeri di Israel, Itamar Ben-Gvir, yang membenarkan seluruh rakyat Israel memiliki senjata dan menembak mana-mana rakyat Palestin yang dianggap mengancam keselamatan mereka. Dia lah tu, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok orangnya macam tak percaya, dengan kopiah kecilnya, muka baiknya, muka Doraemon lebih kurang sikit gitulah, bulat-bulat gitu kan, tapi dia punya jahat. Kelompok religious ni dia punya aim memang Messiah. Sebab tu kok mana pun nak bentuk kekuasaan Yahudi ni, dia kena kelompok sekular. Sebab kelompok sekular ni dia akan more fikir kepada masalah-masalah kenegaraan, isu-isu berkaitan dengan ekonomi dan benda-benda begitu, benda-benda yang orang kata reality yang dapat kita lihat dalam pembentukan kuasa politik sesebuah negara. Tapi religious ni zalim, dia akan guna apa, tapi matlamat dia yang utama adalah konsep Messiah. Ni cerita tuan-tuan, apa benda Messiah ni? Siapa Messiah ni sebenarnya? Messiah ni memang ada dalam kitab mereka, saya tak nafi, kita tak boleh nafi. Konsep Messiah ni diambil daripada maklumat-maklumat daripada kitab-kitab yang mereka pegang. Okey. Zionis ni dia bermatlamat, terutamanya kelompok religious Zionis, dia bermatlamat Messiah adalah orang yang akan menyelamatkan kaum Yahudi di akhir zaman. Okey, dan siapa daripada kalangan orang Yahudi yang mengikut Messiah, maka dia akan selamat.
Dan mereka berpegang nak memastikan kedatangan Mesias ni, orang Yahudi perlu membina kekuasaan terlebih dahulu untuk menyambut kedatangannya. Dan dia punya, orang kata apa ni, garis akhir dia itu adalah penguasaan penuh kaum Yahudi di atas kota Baitul Maqdis. Itu yang menjadi aim utama bagi kelompok religius dalam aliran Zionis yang sedang mempunyai kuasa yang cukup besar dalam politik Israel pada hari ini. That's why perang ni tak akan berhenti, kerana dia juga mengancam kedudukan Benjamin Netanyahu. Kalau nak terus jadi Perdana Menteri dengan sokongan kami, settle cepat di Gaza dan gerakkan IDF ke tebing barat untuk rampas keseluruhan tanah Baitul Maqdis. Ni kata tahu, sebab tu kita tak akan tengok perang ni akan berhenti. No. Okey. Kat sini saya rasa tuan-tuan nampak sikit cerita dia. Tapi dalam sekelompok puak religious dalam Yahudi ni, dia ada yang anti-Zionis. Tuan-tuan pun tahu ni, kelompok ni yang kita sering cakap Yahudi baik. Dia tak kata Yahudi baik, tuan-tuan. Ya, perempuan sekalian. Cuma Yahudi ni dia memang kelompok ortodoks, religious, tapi dia anti-Zionis. Kadang-kadang tuan-tuan boleh nampak dia support Palestin, free Palestin, sama-sama demonstrasi dengan orang Palestin. Ada. Pasal apa? Kerana apa yang mereka percaya itu berbeza dengan prinsip Zionis. Kerana prinsip Zionis, bina kekuasaan baru Mesias datang. Sedang prinsip yang mereka pegang, orang Yahudi tak boleh membina kekuasaan sebelum kedatangan Mesias. Nampak tak beza dia? Beza dia kata kalau orang Yahudi nak selamat, kena tunggu Mesias dulu, follow Mesias dulu, baru boleh bina kekuasaan. Masalahnya Mesias ni siapa dia? Ini soalan dia. Kalau orang yang mengaji lebih sikit lah tuan-tuan, bab akhir zaman ni, dia buat sikit research, dia akan cakap Dajjal lah. Saya nak bagi tahu sebenarnya tak ada siapa tunggu Dajjal, tuan-tuan. Dajjal ni tak ada siapa tunggu. Habis Mesias yang Yahudi tunggu ni siapa? Dia orang pun tak tahu siapa. Tapi dia anggap itu adalah sebagai satu watak penting, watak pemimpin yang penting. Dari kalangan kelompok religius akan all out menganggapnya daripada kelompok-kelompok Rabi Yahudi yang akan menjadi penyelamat kepada orang Yahudi. Dia tak tahu siapa. Dan macam mana orang boleh kata Dajjal? Flow cerita dia kat sini, tuan-tuan. Dajjal ni tak ada siapa tunggu. Kita percaya Dajjal, walaupun Dajjal, word Dajjal tak ada dalam Quran, tapi dia datang dalam sejumlah hadis yang banyak. Yang kita cerita tadi, Nabi relatekan bagaimana kekuasaan dia sehingga mampu merosakkan kota Madinah. Allah selamatkan kota Madinah daripada kejahatan dia. Kita tahu Dajjal ni, orang Islam, sebagai seorang Muslim, kita biasa dengar, walaupun kita tak tahu gambaran sebenarnya bagaimana cerita dia. Clear, tuan-tuan. Kita tak tahu sebenar macam mana cerita pasal Dajjal ni apa. Tapi orang Islam memang clear bab Dajjal. Adakah Yahudi memahami Mesias dia tu Dajjal? No. Tak, tuan-tuan, tidak. Kristian, dia faham tak Dajjal ni? Faham. Disebut dengan Antichrist. Dia sebut Antichrist. Christ ni siapa? Kalau terjemahan Christ apa? Christ terjemah kepada Arabik. Ni kan baru-baru ni kan isu Kristian tak Kristian kan, Ashabul Kahfi kan, tuan-tuan kena tahu ni kan. Dia problem dia bukan masalah apa, tak ada siapa yang sebut Ashabul Kahfi itu kafir. Semua beriman, innahum fityatun amanu bi rabbihim. Clear. Ashabul Kahfi itu yang Muhammad Perdana Menteri pun sebut bahawa innahum fityatun amanu, mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman bi rabbihim, dengan Tuhan mereka. Clear. Istilahnya boleh panggil Kristian ke tidak, tu je. Kristian ni Christ tu Christ Kristian lah, tuan-tuan.
Christ ni kalau terjemah kepada Arabik dia jadi Al-Masih. Okey, Al-Masih. Al-Masih ni siapa? Isa. Isa orang putih panggil Jesus. Isa Al-Masih, Jesus Christ. Clear? Okey. Kristian daripada Christ lah. Puak yang mempertuhankan Isa. Arab tak panggil Kristian Nasrani, tuan-tuan. Bukan Arab panggil Kristian itu terjemahannya Masihi. Itu beza tu. Okey. Kalau kata Kristian English terjemah ke Arab, jadi dia bukan jadi Nasrani, dia jadi Masihi. Nasrani ni istilah yang dah wujud sejak zaman Nabi Isa lagi. Nasrani ni lama. Nasrani ni ahlul kitab yang beriman suatu zaman dahulu pun dipanggil Nasrani juga. Ashabul Kahfi Nasrani. Oh, pelik dah tuan-tuan. Waraqah ibn Naufal sepupu Khadijah Nasrani. Nasrani bukan bangsa. Nasrani adalah mereka-mereka yang mengikut ajaran Alkitab, Injil. Perkataan Nasrani datang daripada perkataan Nasiriyah. Nasiriyah ni apa? Nasiriyah ni suatu daerah, tempat yang dikatakan tempat lahir Nabi Allah Isa alaihi salam di Nablus. Nasiriyah ni akhirnya ditukar hari ni oleh Israel jadi Nazareth. Tu kalau tuan-tuan tengok peta Israel terkini di kawasan tebing barat tu, di atas sebelah Nablus tu ada satu kawasan nama Nazareth. Nazareth tu Nasiriyah dulu, tempat lahir Nabi Isa. Jadi follower kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa, Injil, itu dipanggil Nasrani. Jadi katalah Nasrani di era Nabi hidup, sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, pengamal-pengamal ahlul kitab yang dipanggil Nasrani ini beriman ke tidak? Ikut apa pegangan dia. Kalau dia mengesakan Allah Ta'ala dan tidak menganggap Isa sebagai anak Tuhan, dia beriman. Kalau dia seorang pengamal ahlul kitab dipanggil Nasrani tapi dia mempertuhankan Isa dengan menganggap dia son of God, dia kafir. Sama je, dia ahlul syirik. Itu je status dia, tuan-tuan. Bagi Kristian, dia faham ada satu watak anti-Christ, watak yang anti kepada Al-Masih, yakni Isa. Nabi pula datang jelaskan kepada kita Dajjal itu sebagai Al-Masihud Dajjal. Nampak tak kat situ? Nabi relatekan Al-Masih itu Isa, tetapi Nabi nak bagi tahu ada satu yang fake, yang dusta, penipu. Al-Masihud Dajjal. Okey, Dajjal lah orang tu. Jadi tuan-tuan, Yahudi dia tak tahu dia tunggu siapa. Dia hanya tunggu Mesiah penyelamat yang cuba difilmkan dalam 10 episod dalam Netflix ketika kita PKP satu dunia. Memang dia sengaja rilis pada waktu itu supaya satu dunia betul-betul tengok 10 episod cerita Mesiah ni. So Mesiah ni tuan-tuan, Yahudi tak tahu siapa. Tapi at one day Dajjal akan mengambil tempat Mesiah yang ditunggu oleh orang Yahudi. Adakah dia Mesiah sebenar? Bukan. Mesiah sebenar yang termaktub dalam kitab Yahudi itu adalah Nabi Allah Isa alaihi salam, penyelamat orang Yahudi jika mereka ikut beriman dengan Mesiah itu, yakni dengan Nabi Allah Isa alaihi salam. Tapi flow cerita akhir zaman ni tuan-tuan, Al-Masihud Dajjal akan muncul dahulu sebelum Isa Al-Masih. Itu flow dia. Makna sebelum Allah turunkan Nabi Isa, siapa datang dulu kepada Yahudi? Dajjal, sebagai penyelamat yang palsu. Dan Yahudi terima? Jawapan dia, mereka menerima Dajjal sebagai penyelamat mereka, yang akhirnya berlakunya kehancuran total ke atas orang Yahudi akibat menerima penyelamat yang palsu. Kita sambung sikit insya-Allah selepas azan, insya-Allah.
Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Baik muslimin, muslimat hadirin sekalian, insya-Allah. Tuan-tuan ada soalan nak tanya ke? Kalau nak tanya lah tuan-tuan, cerita dewan masjid tuan-tuan ni besar ni, jauh tuan-tuan duduk kan. Saya pun sama-sama aja nampak dari jauh ni kan. Harapnya tuan-tuan boleh memahami lah, insya-Allah, perempuan sekalian. Baik. Ini saya bagi gambaran. Semua watak-watak ni ada. Ya. Dalam hadis Nabi sebut Dajjal atau Al-Masihud Dajjal. Al-Masih yang palsu, yang dusta. Dalam agama Kristian, mereka memanggilnya dengan Antichrist. Satu individu yang anti kepada Al-Masih, yakni anti kepada Christ. Christ tu Al-Masih lah, Isa. Bagi Yahudi tak jelas tentang Dajjal, tetapi mereka percaya satu konsep menunggu kedatangan Mesiah. Mesiah adalah Isa alaihi salam. Sebabnya Nabi ada sebut dalam kalangan, dalam Allah Ta'ala ada sebut dalam satu ayat Al-Quran, wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Tidak akan ada seorang pun ahlul kitab melainkan yang tinggal nanti pada hayat Nabi Isa, melainkan mereka akan beriman kepada Nabi Isa sebelum kewafatannya. Mana sebelum Nabi Isa wafat, semua penganut-penganut yang tinggal dari kalangan ahlul kitab Yahudi atau Nasrani akan beriman kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Tuan-tuan, bila Al-Masihud Dajjal ni datang kepada orang Yahudi ni, tu cerita dia. Okey. Nama pun penyelamat.
dia akan datang untuk menyelamatkan orang Yahudi. Tapi dia ni penyelamat palsu. Saya pernah bagi tahu kepada tuan-tuan, soon or later daripada apa yang kita lihat hari ini akan membawa kepada kejatuhan Yahudi. Tarikh kita tak tahu. Itu je jawapannya. Dan adakah pihak yang sedang berperang dengan Israel hari ini akan menjadi pembebas, akan membawa kemenangan ke atas Israel, pun kita tak tahu. Boleh jadi Hamas ni yang sedang berperang akan menang, boleh jadi dia akan kalah, dan mungkin Allah akan bangkitkan pihak kaum muslimin yang lain. Anything can happen, sebab kita tak tahu siapa. Tapi yang pastinya kaum muslimin akan menang. Dan penting siapa yang menang itu, kerana mereka akan menerajui sebuah kerajaan baharu umat Islam di bumi Syam. Tapi dalam hadis yang telah kita baca tuan-tuan, Nabi mendetailkan kemenangan itu dia datang daripada ketenteraan ataupun kepimpinan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ada dalam hadis riwayat Al-Hakim itu, yang disahihkan oleh Al-Hakim dan Az-Zahabi. Kita tunggu je hari tersebut berlaku. Lepas tu saya kata kita hanya tunggu, soon or later benda tu pasti terjadi. So at that time, apa jadi kepada Yahudi? Israel kalah dalam peperangan. Kalah. Apa jadi? Masuklah mereka setelah 70 tahun lebih berada di puncak kekuasaan, mereka masuk kepada fasa kejatuhan. So once mereka kalah, termeterailah suatu perjanjian, gencatan dan perjanjian damai. Adakah dia akan mengakhiri sebuah riwayat negara haram bernama Israel? Tak. Perjanjian itu akan memberikan mereka satu sempadan, dan kaum muslimin atau Palestin satu sempadan. Sebab itu saya tuan-tuan secara peribadi bukan pro kepada two state solution, no. Walaupun dia menjadi matlamat hampir ke semua negara-negara OIC, tapi saya meyakini two state solution akan tercapai, itu je. Dan dia akan berjaya menjadi perjanjian treaty yang mendamaikan negara Arab dan bumi Syam khususnya. Tapi mekanisme nak jadi itu dia kena ada satu benda. Yahudi tak boleh berada dalam perjanjian itu sebagai pihak yang menang dalam peperangan. Itu tak boleh. Sebab bukan tak pernah berlaku perjanjian sempadan ni tuan-tuan. Berapa kali dah berlaku. Dia tak pernah akur pun. Selepas setiap kali peperangan 1948 ke, 1967 ke, Oslo 1903 ke, dia kaut semua tanah-tanah tu secara haram di luar daripada bahagian yang mereka miliki. Daripada 120 kerusi parlimen Israel tu, sebahagian kerusi itu adalah tanah rampasan daripada tanah yang tak termaktub pun dalam agreement dimiliki oleh mereka. Itu terjadi kerana mereka sentiasa merasakan mereka di pihak yang menang dalam peperangan tu, dalam perjanjian. Jadi bila mereka berada di pihak yang kalah dalam peperangan, ya, baru ada akal orang panggil nak taat. Boleh taat, ya. Sebab itu akan terbentuk kemakmuran di bumi Syam. Itu Allah janji. Macam mana kemakmuran akan terbentuk kalau mereka masih buat perangai yang sama? Jadi kemakmuran akan terbentuk dalam keadaan Yahudi itu masih ada, kerajaan dia masih ada, ketenteraan dia masih ada, cuma diam. Dia patuh dengan gencatan senjata. Tapi tuan-tuan, dalam keadaan demikian, pengaruh dan kuasanya semakin lemah. Masa tu datangnya siapa dia? Penyelamat Mesiah tu, tuan-tuan. Tapi adakah yang sebenar? Bukan, yang palsu. Yang kita sebagai umat Islam fahami dia adalah Dajjal. Dajjal ni Yahudi kan tuan-tuan? Perempuan sekalian, no. Tidak ada satu hadis yang Nabi pernah sebut Dajjal adalah seorang Yahudi. Tak. Yang Nabi jelas sebut yatba'ud Dajjal 70,000 min Yahudi Asfahan alaihimut tayalisah. Ada Nabi sebut. Dia nanti akan diikuti oleh 70,000 Yahudi Asfahan, Iran. Alaihimut tayalisah. Mereka memakai tayalisah. Tayalisah ni satu kain ridak besar yang diletak atas kepala orang Yahudi. Tak semua Yahudi pakai macam tu. Yahudi Asfahan pakai macam tu.
Sekarang kat Isfahan Iran tu ada Yahudi ke? Tak ada, tuan-tuan. Ada lah, tapi berapa kerat dia. Majoriti mereka dah migrate duduk di Israel. Dan kebanyakan Yahudi Isfahan mereka jadi tentera IDF. Kalau tuan-tuan tengok tentera IDF yang muka Middle East, ada muka-muka Persian itu most of them adalah Isfahan. Orang-orang Isfahan. Dia macam ni, tuan-tuan. Kenapa Nabi sebut kita boleh nampak tau situasi ni. Kenapa Nabi sebut Yahudi Dajjal akan diikuti 70,000 Yahudi Isfahan. Dia macam ni. Israel ni bila dia kalah, tuan-tuan, kalau dalam peperangan yang saya cerita sampai hari kekalahan, for sure daripada 10 juta rakyat dia tu, majoriti akan keluar meninggalkan Israel dan balik ke negara asal mereka, sebab mereka ada kerakyatan negara asal. 80% lebih penduduk Yahudi di Israel daripada 10 juta adalah European Jews, orang Eropah yang mempunyai sekurang-kurangnya 2 kerakyatan. Bakinya adalah Yahudi-Yahudi yang datang dari Middle East, daripada Yaman, daripada Iran, dan termasuklah Ethiopia dan Eritrea. Diorang ni tak ada kerakyatan asal. Kok mana pun menang kalah Yahudi duduk situ lah, tuan-tuan. Nampak tak? Okey. Jadi kita kena faham cerita ni. Sebab tu nanti at one day kedamaian berjaya dibentuk, pengaruh Yahudi, kekuasaan kerajaannya akan semakin melemah. Masa tu datangnya seorang penyelamat palsu, Al-Masihud Dajjal. Datang. Bawa mereka langgar perjanjian, melakukan semula amukan ketenteraan, buat semula kekacauan, nak dapatkan balik kuasa yang pernah mereka dapatkan. Tapi sebab dia penyelamat palsu, Allah Ta'ala turunkan Mesiah sebenar, penyelamat yang sebenar, Nabi Allah Isa alaihi salam. That's why the first duty kepada Nabi Isa adalah buru dan bunuh Dajjal. Dan Nabi dah bagi tahu kematiannya akan berlaku di bandar Lud di Israel tu. Dalam hadis memang Nabi sebut Lud. Mati penyelamat mati. Tinggal orang Yahudi, tinggal tentera Yahudi yang telah melakukan jenayah perang kerana mencabul perjanjian damai dan gencatan. Natijahnya, hasilnya, mereka diperangi total keseluruhannya dalam sebuah peperangan. Dalam hadis kita boleh namakan peperangan itu sebagai perang Gharqad. Dah dengar tak? Orang Yahudi yang akhirnya lari di balik pohon Gharqad untuk menyelamatkan diri. That is the last war between Muslim and Yahudi. Habis. Dan boleh kita sifatkan tamatlah riwayat sebuah negara haram bernama Israel. Elok-elok boleh ada sebuah negara dengan sebuah perjanjian, kerana menerima seorang penyelamat palsu, akhirnya berlakulah kehancuran ke atas kaum Yahudi. Habis, tuan-tuan. Jadi nak katanya, tuan-tuan, bukan saya nak bagi apa orang kata ketenangan ke apa, tak ada lah. Tapi hadis ni dah cerita dah, dia punya road map tu macam mana sebenarnya. Dah ada dah perjalanan tu. Bukanlah nak kata macam tu kita tak payah sembang apa lah, sebab Nabi dah cerita Yahudi makan hancurnya satu masa. Tapi itu bukan sikap kita, tuan-tuan. Sama juga macam cerita Baitul Maqdis ni. Hari ni tuan-tuan nampak di Gaza, dan dah berlaku pun hampir sebulan provokasi di tebing barat kerana mereka nak ambil Baitul Maqdis. Mereka akan dapat? No. Tak, tuan-tuan, tidak. Sebab apa? Dalam episod pertembungan Islam dan Yahudi di akhir zaman, Nabi telah memberi jaminan Baitul Maqdis tak akan jatuh ke tangan mereka. That's why tuan-tuan tengok 76 tahun dia orang buat, tak pernah dapat. Ada hadis, tuan-tuan. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi. Hadis hasan sahih daripada Muawiyah ibn Qurrah an abihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza fasada ahlu Syam fala khaira fikum." Nabi kata, kalau rosak penduduk Syam, tiada kebaikan lagi pada kalian, kata Nabi. Akan tetapi la tazalu ta'ifatun min ummati mansurin la yadurruhum man khadalahum hatta taqum as-sa'ah. Tapi Nabi kata akan tetap utuh sekelompok daripada umatku yang mana sentiasa mereka ini akan mendapat pertolongan. Pihak yang memusuhi mereka tidak akan dapat membinasakan mereka sehingga datangnya hari kiamat. Kelompok ni di mana? Di bumi Syam. Dalam sebuah hadis lain Nabi sebut, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah.
akan tetap utuh satu kelompok daripada umatku yang mana mereka ini akan sentiasa zahir atas kebenaran. Mereka tidak akan dapat dibinasakan oleh kelompok puak yang memusuhi mereka sehingga datangnya urusan, yakni kemenangan daripada Allah Ta'ala. Sahabat tanya, man hum ya Rasulullah, siapakah mereka yang engkau maksudkan itu? Nabi sebut, hum fi baitil maqdis wa akna fi baitil maqdis. Mereka tu ada di Baitul Maqdis, kata Nabi, dan menetap atau tinggal di sekitar kawasan Baitul Maqdis. Kelompok ni ada tuan-tuan, hari ni ada. Kelompok ni dipanggil sebagai Al-Murabitun. Ni kelompok-kelompok yang tuan-tuan tengok solat di Masjid Al-Aqsa tu. Mereka ni duduk memang di sekitar Masjid Al-Aqsa saja. Sebab untuk for our information, bukan semua penduduk tebing barat seperti di Baitul Laham apa semua tu boleh pergi Masjid Al-Aqsa, tak. Orang yang paling susah pergi Masjid Al-Aqsa adalah orang Palestin sendiri. Kita lebih mudah sebenarnya ziarah. Tapi ada sekelompok yang tuan-tuan tengok solat, yang kena provokasi bulan Ramadan, tembak-menembak apa semua. Dia orang ni memang tinggal di sekitar kawasan Baitul Maqdis. Mereka tu sebenarnya mujahidin. Mereka tu sebenarnya adalah orang yang sedang berjihad, tapi kita tak nampak because mereka tidak mengangkat senjata dan tidak memerangi Yahudi. Tetapi mereka berjihad dengan kaedah mempertahankan, yakni mempertahankan kota suci Baitul Maqdis. Murabitun. Kelompok ini dibiayai oleh Hashemite family, Hashemite Kingdom of Jordan. Negara yang sebahagian TikTokers letakkan dah macam Yahudi. Dia tak faham geopolitik, kan? Baitul Maqdis ni tuan-tuan, ataupun Masjid Al-Aqsa, dia di bawah kelolaan pemegang amanah pengurusan pentadbiran dia di bawah Hashemite family, Jordan punya family, sejak daripada 1924 sampai sekarang. Dan perjanjian damai Israel Jordan itu pun meletakkan garis merah akhirnya adalah Masjid Al-Aqsa. Selain membayar gaji, kaki tangan, pengurusan termasuk renovation di Masjid Al-Aqsa, Kementerian Agama Jordan di bawah Jabatan Masjid Al-Aqsa juga membiayai kelompok-kelompok Murabitun ini untuk memastikan mereka tetap terus tinggal di sekitar kawasan Baitul Maqdis bagi mempertahankan tanah suci itu. Jaminan daripada Allah Azza wa Jal, mereka tak akan dapat dikalahkan. Sekaligus dalam episod pertemuan Islam dan Yahudi di akhir zaman, Baitul Maqdis tak akan jatuh ke tangan kaum Yahudi. Sebab tu dia tak kuasai penuh. Kalaupun tuan-tuan pergi, tuan-tuan akan nampak polis Yahudi apa semua tu, ya. Sebab dia ada perjanjian joint patrol dekat situ dengan polis Palestin. Tapi biasalah Yahudi kan, dia mestilah mendominasi macam tu. Tapi dia kuasai penuh tak? Kalau dia kuasai penuh, kita memang tak akan boleh solat dekat situ. Itu jawapannya, hadirin sekalian, ya. Jadi semoga insya-Allah kita dapat satu gambaran jelaslah daripada kisah ini. Ada satu hadis yang saya nak baca tapi tak sempat. Hadis berkenaan dengan kedatangan Dajjal sebelum menjadi penyelamat palsu kepada kaum Yahudi. Dia akan menjadi penguasa dahulu bagi bangsa Arab. Itu ada hadisnya. Wallahu ta'ala alam. Sebab tu saya katakan bahawa Dajjal bukan Yahudi. Nabi tak pernah sebut dia seorang Yahudi. Bahkan Nabi pernah sebut wajahnya mirip kepada seorang bernama Ibnu Qatan. Ibnu Qatan ni orang apa? Bukan Melayu. Tuan-tuan, bukan Cina, bukan India, tak. Ibnu Qatan bukan Bani Israel. Ibnu Qatan ni rajulun min Khuza'ah, kata Az-Zuhri, seorang lelaki daripada suku Khuza'ah, salah satu kabilah bangsa Arab yang tinggal di Mekah dulu. Maknanya dia muka Arab. Mana kita dapat maklumat muka macam Ibnu Qatan tu? Nabi pernah diperlihatkan dalam tidur baginda tentang Dajjal ketika tu dia bertawaf di Kaabah. Nabi tengok mukanya, Nabi kata muka yang paling mirip dengan Dajjal ni adalah Ibnu Qatan, seorang lelaki daripada bangsa Arab, daripada suku Bani Khuza'ah. Allahu a'lam, tuan-tuan. Saya tinggalkan tuan-tuan di situ. Moga menjadi persoalan dan pertanyaan. InsyaAllah kita jumpa lagi lah, ya, bulan hadapan. Ada beberapa siri utama dalam kisah perjalanan peristiwa-peristiwa besar ini.
yang akan kita bincangkan bersama, terutamanya peristiwa-peristiwa besar selepas kehancuran kota Madinah. Wallahu a'lam. Insya-Allah sampai di situ dulu. Mudah-mudahan Allah berkati usaha dan pertemuan ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.